Seperti bajet 2022, bajet 2023 juga dijangka terus memacu kesejahteraan keluarga Malaysia terutamanya meningkatkan kualiti hidup rakyat yang masih terkesan akibat pandemik COVID-19. Pada masa sama, beberapa aspek lain seperti kesihatan awam dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif juga perlu diberikan fokus utama dalam merealisasikan konsep keluarga Malaysia yang akan membawa faedah kepada rakyat. Kita ikuti laporan pra-bajet 2023 mensejahterakan keluarga Malaysia bersama wartawan Mohan Chinasami. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Belanjawan 2023 atau bajet 2023 akan menekankan beberapa konsep, antaranya ialah mensejahterakan keluarga Malaysia. Di bawah konsep berkenaan juga beberapa perkara turut ditekankan, antaranya ialah tangani kos sara hidup, meningkatkan kualiti sistem kesihatan di negara dan yang terakhir sekali meningkatkan kerjasama antara sektor awam, swasta dan juga sosial bagi meningkatkan kemampanan pembangunan di negara. Usaha membangunkan ekonomi negara ke arah lebih baik dapat dilihat dengan penumpuan aspek kemakmuran dan kemampanan ekonomi pasca pandemik. Justru bajet 2023 perlu fokus kepada cara menangani kos sara hidup seperti mengekalkan bantuan keluarga Malaysia BKM terutamanya kepada golongan B40 dan M40. Jadinya bantuan direct dari segi BKM tu tetap kena ada untuk golongan-golongan yang memerlukan. Bantuan BKM ini adalah lebih tepat sekali, lebih bersasar kerana ia membantu orang yang betul-betul memerlukan berbanding dengan subsidi yang diberikan secara general yang boleh digunakan oleh semua rakyat Malaysia, termasuk daripada golongan B40, M40 dan juga T20 yang boleh dikatakan kurang memerlukan subsidi tersebut. Sektor kesihatan turut dijangka menjadi fokus utama bajet 2023. Berikutan Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang 2030 apabila dijangka 15.3% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara berusia 60 tahun dan ke atas. Lebih banyak pusat-pusat rawatan kesihatan bagi warga emas perlu diwujudkan bagi mengurangkan kos rawatan serta dapat mengawal peningkatan penyakit tidak berjangkit. Kita melihat sekarang situasi negara terlalu ramai pesakit dengan penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit ni lebih ramai dan itu mengambil satu kos yang sangat tinggi di sektor hospital. So kebanyakan pesakit tidak mengetahui mereka ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi, uric acid yang tinggi, masalah buah pinggang. So bila mereka tidak mengetahui, bila datang ke hospital pada tahap yang serius, kos belanja rawatan tu sangat tinggi. Dalam mengharungi kepesatan perkembangan ekonomi yang bersifat globalisasi, sektor ekonomi seperti ekonomi digital memerlukan penglibatan erat sektor awam dan swasta. Kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta akan menyediakan ekosistem yang lebih kondusif dan akan berkembang dengan lebih sihat selain meningkatkan peluang pekerjaan. Kerjasama erat sektor awam dan sektor swasta dalam pembangunan negara yang mapan adalah sangat penting, apatah lagi kalau kita bercakap tentang hal ini dalam konteks negara yang membangun. Hubungan ini perlu berlaku di mana kaedah perhubungan itu perlu menjana pembangunan yang seimbang bagi semua sektor-sektor utama, meningkatkan daya produktiviti yang saling melengkapi di antara satu sama lain bagi menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimum secara inklusif dan mapan. Seperti bajet sebelum ini yang selari dengan momentum pemulihan ekonomi pasca COVID-19, bajet 2023 dijangka akan terus mengutamakan kewajiban rakyat terutama dalam meningkatkan pendapatan dan perlindungan sosial. Mohan Chinasami, RTM.